Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan Sarofizah Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Piala FA Brunei 2022. Strategi dasar dan program bagi kesejahteraan dan pembangunan kanak-kanak akan terus disusun bagi memastikan kanak-kanak terus dilindungi. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadipillah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman semalam berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Piala FA Brunei 2022 antara pasukan DPMMFC dengan Kota Ranger FC bagi saingan peringkat separuh akhir pertama. Perlawanan berlangsung di Stadium Mini Jerodong Park. Berangkat sama Paduka Adinda dan Anakda Duli Yang Teramat Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Menirah Madhul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman. DPMMFC mendahului perlawanan pada minit ke-22 hasil rembatan Muhammad Hakimi Yazid Said. Kota Ranger hampir menyamakan kedudukan pada minit ke-27. Namun jaringan Abiodun Fatai Babatundi dibatalkan pengadil berikutan Abiodun berada di kedudukan offside. Pada minit ke-33, Muhammad Syahrazin Said hampir menggantikan gol buat DPMMFC tetapi bola hanya singgah di palang lawan. Pada masa kecederaan separuh masa kedua, Kota Ranger hampir menyamakan kedudukan namun jaringan Afendi Yati Tuah dibatalkan pengadil perlawanan. Berikutan Afendi Yati berada di kedudukan offside. Masjid Kampung Serdang kini mempunyai logo rasminya. Perasmian berlangsung pagi tadi semasa majlis sambutan Jubli Perak Masjid berkenaan. Majlis juga sebagai penghargaan kepada jawatan kuasa takmir masjid dan mengenang jasa pegawai-pegawai masjid yang pernah bertugas di Masjid Kampung Serdang. Perasmian logo tersebut disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Antara yang hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Juga diselajurkan penyampaian anugerah khas Jubli Perak sijil penghargaan kepada para peserta Khatam Al-Quran 25 kali, cenderamata kepada mantan pegawai-pegawai masjid dan surat lantikan AJK takmir masjid yang baharu. Para peserta mencipta logo juga menerima hadiah. Semua pengguna jalan raya adalah dinasihatkan agar meningkatkan kewaspadaan dengan memberikan tumpuan dan perhatian sepenuhnya ketika memandu di jalan raya. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi selaku pengerusi Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya MKKJR menyampaikan seranan tersebut pada malam munajat semalam. Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa memulakan acara dengan bacaan Sayyidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah dari Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei. Antara yang menyertai Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Program dianjurkan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama
dengan kerjasama MKKJR sempena hari memperingati mangsa-mangsa lalu lintas jalan raya sedunia. Antara pengisian program, tazkirah bertajuk Pemanduan Berhemah. Juga adalah merupakan sebahagian daripada nikmat Allah yang begitu luas sekali. Semua lapisan masyarakat di negara Brunei Darussalam berperanan penting dalam menjaga hak dan kesejahteraan kanak-kanak. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menggariskan perkara tersebut dalam perutusannya sempena Hari Kanak-Kanak Sedunia 2022. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, masyarakat perlu sedar bahawa menjamin masa depan yang terbaik bagi kanak-kanak merupakan tanggungjawab bersama, memandangkan perlindungan kanak-kanak bermula daripada keluarga, diikuti oleh masyarakat, institusi kerajaan dan bukan kerajaan dan senegara sejajar dengan komitmen antarabangsa. Ke arah itu, usaha kebangsaan telah pun diaturkan melalui Pelan Tindakan Senegara dan Holistik melalui Pelan Tindakan Kesejahteraan Kanak-Kanak 2020-2024 di bawah Majlis Kebangsaan Isu Sosial. Menurut Yang Berhormat lagi, pihak kerajaan akan terus menyusun strategi dasar dan program bagi kesejahteraan dan pembangunan kanak-kanak manakala para ibu bapa, keluarga, jiran, masyarakat dan rakan-rakan strategi diseru untuk sama-sama terus bekerjasama demi memastikan kanak-kanak terus dilindungi dan dipimpin untuk terus berdaya tahan dalam menghadapi cabaran di masa akan datang. Dalam perkara itu, mana-mana individu yang didapati bersalah melakukan jenayah terhadap kanak-kanak akan diberi hukuman yang setimpal selaras dengan undang-undang di negara Brunei Darussalam tanpa mengira sesiapa pun individu penjenayah tersebut. Hari Kanak-Kanak Sedunia disambut pada setiap 20 November dan tahun ini sambutan membawakan tema Masa Depan yang Lebih Baik untuk setiap kanak-kanak. Sebuah keluarga di daerah Blight memilih agama Islam sebagai pegangan hidup. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Sebuah keluarga di daerah Blight memilih agama Islam sebagai pegangan hidup mereka. Majlis Pengislaman diadakan petang tadi di Rancangan Perumahan Negara Kampung Pendaka, Suria. Awang Luciano Cruz Ranchero, 69 tahun berbangsa Filipina, kini dikenali sebagai Muhammad Syazani bin Abdullah Ranchero, manakala isterinya Dayang Runi binti Pundan, 45 tahun berbangsa Dusun, kini dikenali sebagai Dayang Nur Ayuni Karunisa binti Muhammad Sofian. 8 orang anak mereka juga memilih nama Islam masing-masing. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ukama dan Datin. Sejak awal tahun ini, 83 orang di daerah Blight telah memeluk agama Islam. Kawasan 5 Rancangan Perumahan Negara Lambak Kanan Mukim Brakas B pagi tadi mengadakan majlis pengundian dan pemilihan untuk calon ketua kampung kawasan berkenaan. Hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Calon tunggal Awang Haji Hamidi bin Haji Abdul Wahid berusia 36 tahun. Majlis berlangsung di Dewan Kemasyarakatan RPN Lambak Kanan. Setuju. Kawasan 1, Kampung Sungai Akar, Mukim Brakas B, pagi tadi juga mengadakan majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung kawasan berkenaan. Hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, penolong pegawai daerah Brunei dan Muara. Calon tunggal Awang Haji Zailani bin Haji Abdul Malik berusia 58 tahun. Majlis tersebut berlangsung di Masjid Rashidah Saadatul Bolkiah, Kampung Sungai Akar. Bagi majlis pengundian Pelbagai aktiviti menarik disediakan bagi kunjungan orang ramai pada Festival Tanjung Maya 2022. Festival diadakan di kawasan Taman Warisan Sungai Damit, Tanjung Maya, Tutong. Perasmian festival disempurnakan semalam oleh Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong.
Festival seumpamanya antara lain bertujuan untuk membuka peluang kepada pengusaha tempatan, menjana pendapatan dan meningkatkan perekonomian. Selain itu juga untuk memperkenalkan semula sudut warisan dan budaya yang terdapat di Kampung Tanjung Maya untuk pendedahan kepada generasi baru dan lama. Sekolah Menengah Muda Hashim Tutong kini sudah menjangkau 50 tahun penubuhannya. Pelbagai acara dan aktiviti disusun bagi memeriahkan lagi sambutan Jubli Emas sekolah tersebut. Majlis kemuncak dan penutupan diadakan pagi tadi di Dewan Sekolah berkenaan di Pekan Tutong. Hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Pada majlis tersebut, beberapa buah bilik khas diberi penamaan rasmi. Juga diadakan beberapa pameran, pertandingan, aktiviti melibatkan pelajar dan ibu bapa serta Grand Carnival yang sebahagian hasil penyewaan tapak jualan tersebut akan disalurkan ke Persatuan Kanak-Kanak Cacat Kaca. Grand Carnival di mana kita ada menjemput usahawan-usahawan kecil dari luar dalam daerah Tutong dan juga luar daerah untuk sama-sama untuk mengetengahkan produk-produk tempatan dan juga meningkatkan aktiviti perekonomian di kalangan usahawan-usahawan kita ini. Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam mengadakan bengkel kemahiran #1 Selamat Daripada Bahaya 2.0. Bengkel tersebut sebahagian daripada usaha memberi pendedahan dan pemahaman yang lebih kepada pemimpin-pemimpin pengakap mengenai kepentingan melindungi ahli-ahli pengakap di bawah jagaan dan tanggungjawab daripada bahaya. Lebih 200 ahli pengakap mengikuti bengkel berkenaan. Hadir Haji Awang Badar bin Haji Awang Ali, Ketua Pesuruhjaya Pengakap. Bengkel diselajurkan dengan penyampaian sijil kepada peserta bengkel dan penyampaian hadiah kepada pemenang pertandingan fotografi pengakap tahun 2021 kerana mendapat tempat ketiga daripada lebih 200 penyertaan dari 23 buah negara rantau Asia Pasifik. Program pertukaran pemimpin belia negara Brunei Darussalam Republik Singapura kali ke-8 dikendalikan bersama oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan National Youth Council di bawah Kementerian Kebudayaan, Komuniti dan Belia Republik Singapura dan dilaksanakan oleh Majlis Belia Brunei selaku rakan strategik. Program diadakan selama 4 hari di negara ini. Ia merupakan program strategik bagi kedua-dua buah negara di samping menggalakkan pertukaran pemimpin belia masa depan yang melibatkan 30 peserta dari kedua-dua buah negara. Tema program kali ini meningkatkan keberdayatahanan belia di era pasca pandemik. Semasa program, para peserta dibawa ke beberapa tempat menarik di daerah Temburong. Para peserta telah diberi pendedahan kepada ekoturism yang ada di daerah Temburong bagi memberikan mereka peluang untuk memahami apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh masyarakat. Lawatan ke Majlis Perundingan Kampung Batu Apoy dan ke Eco Sumbiling Village adalah sangat bermakna dan berharga buat saya sendiri. Dengan itu saya dapat mengetahui betapa indahnya budaya negara kita ini sendiri. Saya amat bersyukur dapat peluang ini ke Sumbiling Eco Village. Ia juga mengingatkan saya tentang kepentingan dan tanggungjawab kita untuk menjaga alam sekitar. Status harian normal baru COVID-19. 2 kes berada dalam kategori 5 manakala 1 kes berada dalam kategori 4, iaitu kes-kes yang sedang dalam rawatan. Kementerian Kesihatan maklumkan 645 kes dilaporkan sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 86.6%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 62%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 78.8%.
5 pelajar pra-universiti dari beberapa pusat tingkatan 6 dan 2 guru pengawas petang tadi bertolak meninggalkan negara bagi menyertai program TFN US Youth Environment Camp YEC 2022 Anjuran National University of Singapore. Program akan bermula esok sehingga 26 November. Program bertujuan mendedahkan pelajar kepada topik-topik berkaitan jejak karbon di samping memupuk semangat kepimpinan dan perancangan bertindak untuk alam sekitar dalam kalangan belia di rantau Asia. Jadi mudah-mudahan dengan menghadiri camp pengetahuan BISDIA mengenai carbon footprint dan perubahan iklim akan menjadi lebih mendalam dan mudah-mudahan nanti dapat diorang kongsi samalah dengan rakan-rakan diorang di sekolah masing-masing. Jualan usahawan belia sempena Hari Belia Kebangsaan ke-17 yang diadakan selama 2 hari di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Suria berakhir hari ini. Lebih 20 pengusaha menyertai jualan usahawan tersebut. Selain jualan, aktiviti sampingan turut diadakan. Festival yang diadakan di keempat-empat daerah merupakan salah satu aktiviti untuk menyemarakkan lagi sambutan Hari Belia Kebangsaan tahun ini. Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan akan mengadakan kempen-kempen derma darah seperti yang dijadualkan di bawah. Kempen derma darah akan diadakan esok 21 dan 22 November bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang di Kompleks Bangunan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah sempena Hari Berkarih Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Manakala pada 27 November, kempen Anjuran Persatuan Hokkien Brunei akan diadakan di Bangunan Haji Awang Metusin Kampung Kulap bermula pukul 9 pagi hingga 1 petang. Kempen dibukakan bagi penyertaan orang ramai. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Blood Card bagi kempen derma darah tersebut adalah sangat digalakkan. Maklumat lanjut hubungi Pusat Pendermaan Darah di talian 22422424 sambungan 5745 atau 6001 atau 6002 atau WhatsApp 8775745 atau 7375745 atau email bloodbank@moh.gov.pn dan ikuti Instagram dan Facebook @bloodbank.ripas. Lebih 100 orang menyertai aktiviti amal Wilkathon dan Karnival Jubilee Perak Sekolah Bright Jigsaw BJS. Aktiviti berlangsung pagi tadi di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah. Aktiviti amal berkenaan bertujuan mendapatkan kutipan derma bagi Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam. Aktiviti berjalan kaki sejauh 2.4 km dan berbasikal sejauh 11.5 km disertai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Selain memupuk cara hidup yang aktif dan sihat, acara amal tersebut juga dihasrat memupuk semangat melaksanakan aktiviti amal terutama dalam membantu golongan kurang upaya. Lebih 140 orang menyertai program cabaran larian sejarah Brunei 2021 Anjuran Pusat Sejarah Brunei dengan kerjasama Bank Islam Brunei Darussalam BIPD yang berlangsung pagi tadi. Cabaran bermula dan berakhir di Pusat Sejarah Brunei di Ibu Negara. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Program bertujuan memperagakan sejarah dan warisan negara dengan cara yang kreatif dan inovatif di samping mengamalkan gaya hidup sihat bagi setiap lapisan masyarakat di negara Brunei Darussalam.
Kontingen Kelab Karate Inspire dari Sabah muncul juara keseluruhan kejohanan karate terbuka Rengokai 2022. Kejohanan tersebut melabuhkan tirainya petang tadi di Pusat Belia Bandar Seri Begawan dengan perlawanan akhir bagi semua kategori lelaki dan wanita acara komite. Antara perlawanan akhir yang menjadi tumpuan ialah kategori lelaki dan wanita bawah 21 tahun. Dalam bahagian lelaki, Alvin Tam dari Kelab Karate Inspire meraih pingat emas selepas menewaskan rakan sepasukannya, Steve Allen Alisius. Bahagian wanita juga menyaksikan pertemuan dua wakil dari Kelab Karate Inspire dengan Alice Tam meraih pingat emas setelah menewaskan Esther Bell Xiao Ziling. Pingat-pingat kejohanan disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Rosfazilah bin Haji Yusli, pemangku timbalan pengarah Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Kontingen Kelab Karate Inspire dari Sabah muncul juara keseluruhan dengan mengutip 9 emas, 12 perak dan 6 gangsa. Tempat kedua kontingen Shotokan Karate Brunei Darussalam yang mengutip 9 emas, 6 perak dan 6 gangsa, manakala Rengokai Karate Brunei Darussalam di tempat ketiga dengan 4 emas, 2 perak dan 5 gangsa.